Bismillahirrahmanirrahim. Disambung tentang kisah Fathu Makkah, pembukaan Makkah. Ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat Bishr bin Ismah rahimahullah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khuza'atun minni wa ana minhum. Khuza'ah sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripada mereka. Kisah dahulu, minggu lepas, Fathu Makkah berlaku apabila musyrikin Mekah Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian Hudaybiyah yang dimeteraikan, mana-mana kabilah boleh bergabung dengan mana yang dia mahu. Sama ada bergabung dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bergabung dengan Quraisy. Mana-mana yang bergabung tak boleh menyerang antara satu sama lain. Bukan sahaja pihak yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah, termasuk yang bernaung tak boleh serang menyerang. Tiba-tiba Bani Bakar yang bernaung di bawah Quraisy menyerang Khuza'ah. Apalagi Khuza'ah sudah menjalinkan hubungan sejak zaman Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Khuza'ah ni juga ramai masuk Islam. Masuk Islam. Bukan sahaja bernaung, bahkan masuk Islam. Apabila Bani Bakar menyerang Khuza'ah, lalu pemimpin Bani Bakar bertemu dengan Nabi SAW mengadu. Mereka telah diceroboh oleh Bani Bakar. Maka Nabi bertindak terhadap Quraisy kerana Bani Bakar sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Ada riwayat mengatakan Nabi bersabda, Khuza'ah minni wa ana minhum. Khuza'ah daripada aku dan aku daripada mereka. Bila serang Khuza'ah, macam serang aku, kata Nabi. Ini satu riwayat. Mengikut riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah bahawa Rasulullah SAW tiba-tiba bersabda di waktu pagi sebelum kedatangan rombongan Khuza'ah. Belum rombongan mengadu, Nabi dah bersabda. Malaikat beritahu dah. Tuhan beritahu. Nabi bersabda, aku dimaklumkan berlaku peristiwa ke atas Khuza'ah. Aisyah bertanya, adakah Quraisy berani mengkhianati perjanjian? Aisyah tanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan kehendak Allah. Allah Taala yang mengatur begitu. Aisyah bertanya, adakah perkara yang berlaku membawa kebaikan? Baik ke kalau berlaku perkara ni? Sabda Rasulullah SAW, ya, ada kebaikan. Allah Ta'ala tu. Itu mengikut riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Mengikut riwayat Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Ini isteri Nabi juga. Di waktu malam ketika Rasulullah SAW dalam gilirannya, baginda sedang berwuduk tengah malam. Baginda berwuduk tengah malam gelap. Tiba-tiba bersabda, ya, 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 3 kali. Aku dijanji kemenangan, aku dijanji kemenangan. Aku dijanji kemenangan 3 kali. Setelah selesai berwuduk, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, mengapa mengulangi kata-kata itu seolah-olah bercakap dengan sesiapa? Tak ada orang cakap dengan siapa, Rasulullah. Sebut tu. Macam cakap dengan orang. Rasulullah SAW bersabda, aku mendengar rayuan Khuza'ah meminta pertolongan. Rayuan Khuza'ah yang mengadu, diserang, aku dengar.
sampai ke Nabi dengan kuasa Allah Ta'ala. Masa itu tak ada wireless, tak ada telefon. Ini termasuk dalam perkara mukjizat. Perkara mukjizat. Mendapat pengetahuan tentang pencabulan Khuza'ah menyerang, diserang oleh Bani Bakar. Tiba-tiba pada esok hari, rombongan Khuza'ah merayu pertolongan. Esok hari sampai rombongan Khuza'ah merayu bahawa mereka sudah diserang oleh Bani Bakar. Bermakna perjanjian Hudaybiyah sudah dicabuli. Sudah melanggar perjanjian. Ini mengizinkan Nabi menyerang Mekah kerana Quraisy mencabut perjanjian. Persediaan dan kerahsiaan. At-Tabarani meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah memerintah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha membuat persediaan 3 hari sebelum ketibaan rombongan Khuza'ah. 3 hari belum rombongan Khuza'ah sampai, Nabi SAW Aisyah bersiap nak keluar jauh. Tanpa diberitahu tempat yang menjadi sasaran, tak beritahu nak pergi ke mana. Ini rahsia peperangan, strategi peperangan. Seorang pun tidak mengetahuinya. Tak siapa tahu. Apabila Abu Bakar radhiyallahu anhu datang mengunjung dan melihat persediaan itu, ia bertanyakan anak Aisyah, persediaan untuk apa dan ke mana? Nampak bersiap ni nak Rasulullah nak pergi ke mana? Tak ada arahan. Aisyah menjawab, demi Allah, tidak tahu, tak tahu. Ini strategi peperangan. Tak diberitahu ke mana nak pergi. Tiba-tiba 3 hari selepas itu datang rombongan Khuza'ah. Merayu pertolongan. Datang pula Abu Sufyan. Rombongan Khuza'ah tiba, merayu bahawa mereka sudah diserang oleh Bani Bakar yang bernaung di bawah Quraisy. Kemudian Abu Sufyan yang menjadi pemimpin Mekah datang pula minta sambung perjanjian Hudaybiyah. Maka diketahui bahawa Mekah akan menjadi sasaran. Dan Rasulullah SAW mengisytiharkan supaya bersedia untuk berperang ke Mekah. Seterusnya bersabda, Wallahi la aghzuwanna Quraisyan 3 marratin. Nabi bersabda, demi Allah, aku pasti memerangi Quraisy. Diulang 3 kali. Kemudian baginda bersabda, berdoa kepada Allah. Nabi berdoa, Allahumma khudhil uyun wal akhbar an Quraisy hatta nubghitaha fi biladiha. Ya Allah Tuhanku, tutupkanlah penglihatan dan berita ke atas Quraisy sehingga kami mengejutkan mereka di negeri mereka. Nabi mengancam untuk melancarkan serangan mengejut. Nabi minta Allah Ta'ala lindungkan berita tentang persiapan untuk menyerang Mekah supaya Quraisy tak tahu. Seterusnya diikuti langkah menyembunyikan dengan mengatur taktik dan strategi peperangan, iaitu mengarahkan satu pasukan yang dipimpin oleh Qatadah bin Rubai dengan beberapa orang anggota di awal Ramadan, bulan Ramadan, supaya menuju ke lembah Azam yang terletak di antara Zi Khashab dan Zi Marwah, beberapa kilometer dari Madinah. Lembah yang menghala ke arah bertentangan daripada Mekah dengan tujuan mengelirukan musuh. Seolah Rasulullah SAW akan bergerak ke arah itu. Seterusnya mereka diperintah supaya menuju ke Mekah, bergabung dengan bala tentera yang besar. Nabi suruh satu pasukan peninjau. Mekah duduk di selatan atau di timur, belah selatan. Dalam peta tu duduk belah timur, belah selatan. Nabi suruh peninjau pergi ke belah utara, belah ke arah barat untuk mengeluruskan musuh. Seolah Nabi nak pergi ke lain, bukan nak pergi ke Mekah. Ini taktik peperangan. Tok Bama kita
Bila nak pergi ke Mekah, pakai naskah. Tebuk rumah. Kalau nak matahari jatuh, turun kalau saya naik, buat pintu lain. Itu bomo tu. Nabi nak berperang. Taktik perang. Kita panggil naskah, tuan-tuan panggil. Naskah Nabi ni taktik peperangan. Bukan kerana siap majar. Itu kena perang. Itu salah tu. Nabi buat itu untuk taktik peperangan. Taktik kerahsiaan dan merancang adalah perkara penting yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan semata-mata berdoa dan bertawakal kepada Allah. Menandakan ikhtiar itu ada. Taktik ada, walaupun Nabi mendapat pertolongan daripada Allah. Tapi mesti ada ikhtiar. Merupakan kewajipan yang perlu dilakukan oleh manusia yang dikurniakan akal dan kebijaksanaan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Surah Ahzab ayat 21. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah ikutan yang terbaik kepada sesiapa yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Di mana banyak cerita-cerita Rasulullah ni dipelajari di Akademi Tentera Barat. Orang Barat mengambil cerita-cerita Nabi untuk ilmu peperangan. Tapi kita orang Islam belajar dengan Barat. Barat ambil dengan kita. Itu jadi terbalik. Jadi banyak. Dia ada satu buku yang terkenal dikarang oleh Jeneral Mahmud Syekh Khattab, seorang Jeneral Iraq almarhum yang sudah meninggal dunia, di mana banyak dia mengumpulkan peperangan Islam dan diambil oleh orang Barat untuk diajar di Akademi Tentera. Seterusnya kesilapan orang yang baik. Tiba-tiba berlaku kebocoran rahsia. Berlaku rahsia bocor. Ini satu peristiwa Allah ajar kita. Di mana Rasulullah SAW diberi maklumat dari langit oleh malaikat bahawa seorang wanita membawa sepucuk surat bagi memaklumkan persediaan Rasulullah SAW itu kepada pemimpin Mekah. Malaikat beritahu ada seorang perempuan bawa surat. Beritahu Nabi. Apa kandungan surat tak beritahu. Wanita itu sedang ditugas, sedang berada di satu kebun yang bernama Khakh. Wanita itu ada di Khakh, satu kebun, satu kawasan kebun. Ali dan Al-Miqdad ditugaskan memburu wanita itu dan merampas surat yang dibawa. Nabi menugaskan Ali dan Al-Miqdad radhiyallahu anhuma supaya pergi ke kebun itu. Dia sana ada seorang perempuan, disiapkan pegang-pegang. Dia bawa surat perempuan ni. Mereka berdua dapat menemuinya, tetapi dia tidak mengaku membawa surat. Temu dengan perempuan tu, tanya ada surat, dia tak mengaku. Setelah diancam untuk membuka pakaian, lalu surat itu diserah. Lalu Ali dengan Miqdad ancam. Kalau tak serah surat, kami akan lawah pakaian. Perempuan bersuruh. Menunjukkan bahawa dalam kes penyiasatan boleh buat. Ini polis lah pula ni. Ilmu kepolisan, ilmu ketenteraan. Kerana kita nak dapat rahsia, boleh. Paksa. Ini ada hadis. Nabi izinkan. Ali yang Miqdad kata, kalau tak tunjuk surat, kami akan lawah pakaian. Nabi mesti benar. Nabi tak bohong. Kata Sayyidina Ali, Nabi benar. Ini kamu yang bohong. Wanita itu ialah seorang penyanyi di Mekah. Dia datang ke Madinah dan masuk Islam. Dia meminta makanan dan bantuan dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Maka nafi ghina'ika ma yughnik." Nyanyianmu itu tidak dapat membantumu untuk keperluan hidup, Nabi kata. Dia seorang penyanyi. Dia tak cukup duit, datang ke Madinah minta bantuan dengan Nabi. Nabi kata, rezeki nyanyian itu tak cukup untukmu. Dia memberitahu bahawa selepas peperangan Badar, nyanyian dihentikan. Lepas perang Badar, naik kelak tutup di Mekah. Jadi tak ada hasil dia.
Rasulullah SAW menunaikan permintaan, tetapi Hatib kemudian Nabi beri bantuan ke dia, tetapi Hatib mengupahnya dengan 10 dinar. Hatib bin Abi Balta'ah seorang sahabat beri upah pada perempuan ni dan kain pakaian dan memintanya menyimpan rahsia. Nabi surat daripada Hatib. Hatib ni seorang sahabat, tulis surat membocorkan rahsia. Apabila tiba di Mekah, dia murtad. Duit dan kain dapat mengubah fikirannya. Seterusnya menyanyikan lagu yang mencela Rasulullah SAW. Ibn Qayyim menegaskan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, peristiwa ini menjadi dalil membolehkan tindakan begitu dilakukan ke atas orang yang disakui menjadi pengintip kerana menjaga keselamatan Islam, umat Islam dan negaranya lebih penting, maka tindakan begitu hendaklah diambil. Apabila surat itu dibawa pulang ke Madinah, dibuka dan dibaca di hadapan Rasulullah SAW, tiba-tiba isi kandungannya daripada Hatib bin Abi Balta'ah memaklumkan perjalanan Rasulullah SAW ke Mekah. Dia adalah salah seorang ahli Badar yang tidak sepatutnya melakukan kesalahan yang besar ini. Hatib ini ahli Badar, orang yang hadir perang Badar. 313 orang yang Allah Ta'ala redha, disebut dalam Quran, mendapat kemuliaan. Tiba-tiba dia buat salah membocorkan rahsia. Hatib dipanggil menghadap dan Rasulullah SAW bersabda, apa ini wahai Hatib? Ma hadha ya Hatib? Apa ini wahai Hatib? Dia menjawab, wahai Rasulullah. Hatib kata, wahai Rasulullah, janganlah gopoh bertindak menghukum saya. Demi Allah, saya tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata Hatib. Saya tidak menyeleweng dan menukar agama. Tetapi saya seorang yang ada hubungan dengan pemimpin Quraisy. Saya bukan dari kalangan mereka, padahal anak dan keluarga saya berada di tempat mereka. Saya tidak ada keluarga yang melindungi, padahal orang lain yang berada di sisimu mempunyai hubungan keluarga dengan mereka. Saya melakukan demikian semata-mata untuk melindungi anak dan keluarga saya di sana, kata dia. Saya buat min Rasulullah kerana keluarga saya masih hadir di sana, tak berhijrah. Orang lain, dia tinggal keluarga, ada orang jaga. Saya tak ada yang jaga keluarga saya. Maka saya nak buat budi supaya orang jangan kacau keluarga saya. Saya tak murtad, saya tetap Islam. Saya buat begini kerana saya nak jaga keluarga saya yang ada di sana, kata Hatib. Umar radhiyallahu anhu menyambut, saya nak menyambut, wahai Rasulullah, biarkan saya pancung lehernya kerana dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dia telah munafik, kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, Rasulullah, biar saya pancung leher dia, kerana dia sudah membacakan rahsia, dia munafik, berpaling tadah pada musuh. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah, wa ma yudrika fa inna Allah qad ta'ala ahli badrin faqala a'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum, kata Nabi. Maknanya kamu tidak tahu bahawa Allah telah melihat secara istimewa kepada ahli Badar, mereka yang menyertai perang Badar. Maka Allah berfirman, wahai ahli Badar, buatlah apa yang kamu mahu, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa kepadamu. Ahli Badar dapat semsah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa ahli Badar, kita tak dihukum. Ini permintaan Allah Ta'ala kepada ahli Badar, wahai ahli Badar, kalau kamu buat dosa pun aku ampun dosa kamu. Oleh kerana Hatib ni ahli Badar, aku tak boleh bertindak. Kerana dia mendapat perlindungan Allah, immunity. Allah Ta'ala yang buat keputusan. Aku tak boleh, kata Nabi. Allah kata begitu. Umar menjawab dengan linangan air mata. Siapa menangis? Geram. Siapa menangis? Air mata. Dan berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Sayyidina Umar. Saya tak tahu nak buat apalah. Peristiwa ini menunjukkan bahawa kesalahan mengintip boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Hadis menunjukkan bahawa orang yang buat salah jadi spy boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Spy ini boleh bunuh. Hukum Islam boleh bunuh spy. Hadis menunjukkan begitu. Tetapi kerana Hatib bin Abi Balta'ah seorang ahli Badar,
maka dia dimaafkan secara nas daripada Allah. Nabi tak bunuh kerana dia ahli badar. Kalau dia tak ahli badar, memang kena bunuh dah. Jadi hukumnya, ini ada hukum dalam peristiwa ini, bahawa mengikut hukum Islam, seorang yang khianat pada negara, yang membocor rahsia negara, boleh jatuhkan hukuman bunuh. Para ulama tafsir menyatakan bahawa peristiwa ini menjadi sebab turunnya firman Allah Ta'ala dalam ayat yang panjang, iaitu firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil in yaskhafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu' wa waddu law takfurun dan tanfa'akum arhamukum wa la auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قال إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Surah Al-Mumtahanah ayat 1 hingga 5. Sebab turun ayat ini ialah kerana peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil seteruku dan seteru kamu menjadi teman rapat dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka. Sedang mereka kufur, engkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah SAW dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian jika sebenarnya kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku. Tidaklah ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia, sedangkan aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Ingatlah, sesiapa yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul. Jika sekiranya mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan. Serta mereka suka kalau kamu juga menjadi kafir seperti mereka. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak mengikut kamu secara beriman tidak sekali-kali akan membawa faedah pada kamu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan kamu semua pada hari itu. Dan ingatlah, segala yang kamu kerjakan Allah amat melihat. Sesungguhnya adalah menjadi ikutan paling baik bagi kamu cara Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain dari Allah. Kami kufur ingkar terhadap segala penyembahan kamu, dan dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan kamu selama-lamanya, di antara kami dan kamu selama-lamanya, sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata. Tetapi janganlah dicontohi perkataan Ibrahim perbapanya, aku beristighfar kepada Tuhan untuk mengampunkan dosamu dan aku tidak berhak menahan seksa dari Allah sedikit jua pun daripada menimpamu. Berdoalah wahai orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim
Dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkau lah sahaja kami berserah diri dan kepada Engkau lah kami kembali bertaubat serta kepada Engkau jualah tempat kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami tergoda sehingga menyeleweng kerana tindakan orang yang kafir, dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau lah sahaja yang maha berkuasa lagi maha bijaksana. Ayat ini menjadi dalil sejauh mana hubungan kita dengan orang bukan Islam. Boleh hubung, tapi ada batas. Jangan merugikan Islam. Kita mesti berpihak pada orang Islam. Ayat ini menegaskan makna itu. Ya, Khatib yang biar berta'ah kerana nak jaga hubungan keluarga, membocorkan rahsia. Ini silap. Dalam politik hari ini, politik antarabangsa, normalisasi yang dilakukan oleh orang Arab mengadakan hubungan biasa dengan Israel dalam keadaan orang Arab membunuh orang Palestin. Yahudi bunuh orang Palestin. Tiba-tiba nak dinormalisasikan. Lupa terhadap permusuhan mereka terhadap Islam. Bicara dalam politik negara kita hari ini, dengan DAP lah tentang kita sebut. Yang nyata dia bermusuh dengan Islam. Jadi bila nyata dia bermusuh dengan Islam, kita kena utamakan orang Islam. Utamakan orang Islam. Kena tolak mereka yang nyata bermusuh dengan Islam ini. Dan mereka yang bersekongkol dengan musuh-musuh ini sangat salah di sisi agama Islam. Tak boleh sekali kali. Kita kena utama orang Islam. Walaupun kita berkelahi, kita apa dengan sama Islam ni, kita utamakan orang Islam juga. Ini ayat ni menjadi satu dalil yang sangat penting kita kena sedar. Mengapa seorang yang bertaraf ahli Badar boleh melakukan kesalahan bahkan dosa besar seperti ini? Menandakan mereka tidak maksum terpelihara daripada dosa. Walaupun ada iman di dalam hatinya dengan pengakuan dari Allah dan Rasul SAW. Bermakna juga dia tidak munafik. Tetapi kelemahan manusia berlaku pada dirinya. Maka berlaku ketelanjuran sehingga perasaan terlalu kasihkan keluarga mengatasi keselamatan Islam yang tercinta. Oleh kerana iman masih ada, maka dia berhak mendapat keampunan Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya peranan iman yang ada dalam hati seseorang Muslim. Maka iman hendaklah dipelihara. Iman bersama dengan amalan yang terbaik, yaitu penyertaan dalam peperangan Badar menyelamatkan Khatib bin Abi Balta'ah. Tanpa iman yang sah, semua amalan yang soleh dibatalkan di sisi Allah. Ini salah mereka mengatakan daripada orang Islam yang jahat baik, orang kafir yang baik. Itu salah. Salah. Ada orang Islam yang jahat, orang kafir yang baik. Kita kena baik orang kafir yang baik. Tolak orang Islam yang jahat. Itu tidak boleh. Tak boleh. Kerana iman sangat penting dalam Islam. Selagi orang tu ada iman dalam diri dia, walaupun dia jahat, dia tak semayang, dia curi, dia merampok, dia menyamun, dia rasuah, dia buat zalim. Kalau iman tu ada, dia tetap masuk surga pada akhirnya. Tetapi orang kafir, iman dia tak ada. Dia baik, bukan main, tolongnya baik. Batu masjid pula, orang kafir, dia batu masjid. Tolong orang Islam, tolong. Allah Ta'ala tak terima amalan dia, masuk neraka akhirnya. Jadi sebaik-baik orang kafir kalau tak ada iman, kesudahan masuk neraka juga. Sejak jahat orang Islam, walaupun dia jahat, masuk neraka sekalipun, akhirnya Allah Ta'ala pun masuk surga juga akhirnya. Ini kena faham. Ini satu titik sempadan yang sangat penting yang kita kena, kita kena faham. Wallahu a'lam.